Ya, kita mengikuti segmen Muzium Kewarisanku bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Mahrin bin Haji Abbas, iaitu Pegawai Perkhidmatan Pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa khabar wabarakatuh. pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau mengenai permainan ini memang katanya akan mahu ni, akan mau tahu khusus jadi kepada belia-belia kita ni ataupun anak-anak kita ni, tuan, mereka ini sudah ditelan oleh teknologi ataupun permainan ini biasanya ada juga di telefon bimbit, tapi kadang-kadang rasa bila kita bermain fizikal tu lebih baik tu. Malah juga permainan ini adalah permainan tradisi kita ni. Jadi kepada Auda pastikan untuk mengetahui akan tajuk kita pada hari ini di segmen Muziumku Warisanku Permainan Pasang. Dan sebelum itu mungkin dapat diserahkan kepada Tuan Haji Mahrin untuk mengungsikan mungkin ada mukadimah bagi tajuk kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Jadi tajuk ataupun permainan yang dibawa pada hari ini adalah permainan pasang. Ya. Permainan pasang ini memanglah permainan yang hanya ada di negara Brunei Darussalam dan tidak diperolehi di negara-negara lain. Jadi adalah jadi satu kebanggaan bagi rakyat kita ni ataupun negara kita ni kerana mempunyai satu-satunya permainan yang mencerminkan kebudayaan dan warisan negara Brunei Darussalam. Ya, jadi mungkin dapat diceritakan secara lebih lanjut lagi asal usul permainan pasang ini. Okey. Permainan pasang ini biasanya dimainkan oleh kaum-kaum perempuan semasa acara-acara majlis kerajaan, terutama di istana. Jadi permainan ini adalah permainan yang sering juga dimainkan di majlis-majlis perkahwinan. Jadi dari sana permainan ini melarat turun kepada rakyat-rakyat biasa dan turut dimainkan oleh kaum-kaum lelaki juga. Jadi permainan ini adalah salah satu permainan yang sering dimainkan ketika adanya majlis-majlis ataupun sambutan-sambutan yang sedemikian. Ya. Baik, kepada audiens kita juga untuk makluman bersama di awal pagi ini sambil narasumber kita itu Haji Mahrin mengungsikan kepada Auda sedikit informasi dan juga perbincangan kita ni mengenai permainan pasang ini. Juga insya-Allah Auda di sepanjang ini mungkin dapat Auda saksikan juga bersama di hari ini ada juga narasumber kita ni yang akan mengongsikan pemain-pemain untuk pagi ini, jadi memberikan demo kepada bis kita bagaimana permainan ini dimainkan. Dan juga insyaAllah akan Tuan mungkin di kesempatan ini juga Tuan Haji Mahrin mungkin dapat mengongsikan siapakah pemain-pemain ini yang juga turut serta bersama di Rampai Pagi di hari ini. Boleh. Pemain-pemain yang akan menunjuk cara permainan ini terdiri daripada kaki-tangan di jabatan-jabatan muzium yang mempunyai pengalaman dan arif mengenai permainan ini. Mereka juga telah memberi tunjuk ajar, membuat demonstrasi dan juga mengajarkan kepada generasi-generasi muda khususnya sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi-institusi tinggi yang mana itu adalah target utama kami yang untuk memberigakan permainan-permainan ini, karena jika tidak diperkenalkan permainan ini maka ditakuti akan pupusnya kita pupus ataupun kita ni akan kehilangan salah satu warisan kita ni yang paling unik ini. Jadi setelah pun dikongsikan oleh Tuan Haji Mahrin tadi di mana permainan pasang ini hanya dapat dijumpai di negara kita ni bagi Nusantara ni. Dan kepada bis kita rasanya telah pun dikongsikan juga ianya dimainkan oleh kaum perempuan dan namun pada masa ini turut dimainkan juga oleh kaum lelaki. Boleh je kepada bis kita. Dan setentunya rasanya ianya menguji minda ataupun macam mana mungkin sebagai mudahnya bagaimana permainan ini dimainkan. Okey, permainan ini sangat mudah dimainkan jika ada yang baru-baru belajar permainan ini. Jadi ia mengambil masa tidak sampai sehari, mungkin dalam 10 atau 11 kali percubaan sudah boleh bermain permainan ini. Tapi permainan ini juga turut mengajar seseorang pemain mengenai strategi macam mana hendak bermain, bagaimana untuk memerangkap atau mengalahkan pihak lawan. Jadi itulah yang paling
menunjukkan permainan ini salah satu permainan yang menguji kepintaran dan minda seseorang pemain. Baik, pada Auda juga telah pun dikongsikan tadi di mana ada jua pemain yang akan menunjukkan secara demo kepada Auda di pagi ini. Mungkin jua rasanya yang berada nun di sana belum lagi bermula permainan. Sedang bermain sebetulnya jadi kita mungkin dapat serahkan bersama dan jua mungkin dapat kita ni saksikan bersama bagaimana mereka ini memulakan permainan, dan sambil-sambil itu juga dapat kami kongsikan kepada pihak kita dan juga ambil lagi narasumber bersama kita, narasumber kita ni informasi berkenaan kepada Auda. Dan untuk hari ini mungkin dapat tuan kongsikan sedikit, biasanya orang akan melihat permainan empat segi ni di mana semuanya permainan antaranya permainan catur ataupun jua permainan dam. Adakah ia sama ataupun jauh bezanya? Okey, jika dibandingkan dengan permainan catur dan permainan dam, permainan pasang ini adalah berbeza dari segi yang dimainkan dan juga dari segi mengira kemenangan. Jadi permainan pasang ini jika dimainkan, ia akan dimainkan secara bergilir, itu mungkin sama. Tapi secara untuk menentukan kemenangan ada dua, iaitu dengan cara menang kutipan buah, siapa yang mempunyai buah paling banyak, ataupun cara kedua iaitu suntuk. Suntuk ni maksudnya tidak ada jalan lagi untuk pemain tersebut untuk bergerak ataupun memakan buah-buah yang ada di atas papan ini, dan itu menunjukkan mereka telah suntuk ataupun istilahnya tidak ada jalan ataupun mati. Ya, jadi sambil-sambil kita ni melihat pertunjukan permainan pasangan ini, mungkin tuan boleh mengongsikan bagaimana permulaan bermain permainan pasangan. Adakah main becus kah? Main macam mana tu? Macam mana mendahului itu mainannya? Okey, permainan ini memandangkan dia ada dua dan seorang pengadil. Jadi pengadil akan menentukan dengan undian sama ada dengan becus ataupun dengan memilih warna buah yang ada di sana. Jadi sekiranya pemain pertama diarahkan untuk memilih buah, jika diarahkan untuk memilih apa warna yang digenggamnya, jika betul dia adalah pemain pertama dan yang kalah permainan kedua. Jadi pemain kedua pula yang akan memilih corak dan bunga yang akan dipakai untuk permainan pasangan. Jadi bermakna pasang ini sebenarnya mempunyai corak-coraknya tersendiri, Mungkin dapat dikongsikan tuan. Okey, permainan pasangan ini mempunyai lebih 40 lebih corak yang terdiri daripada diambil daripada bahan-bahan ataupun suasana semula jadi. Contohnya jika dapat dilihat nama-namanya, ada selaput sisir sepapan. Sisir sepapan. Kemudian ada puncak mahligai. Kemudian ada tikus naik ke durung. Ada juga serimbangun. Dan ada juga yang disebut sebagai paha ayam. Jadi maksudnya corak apa ni sebenarnya? Corak corak diambil daripada macam suasana sekeliling tempat ketania tu mungkin, ataupun corak-corak bunga yang ada di negara ni. Baik, mungkin kalau bulan Ramadan ni corak paha ayam itu jadi mainkan. Mungkin dapat dikongsikan kita mungkin kepada bes kita di mana Auda, ini antara pengungsian. Sebentar lagi kita menyaksikan sedikit kolaj. Ini dia antara corak-coraknya yang mana telah pun dikongsikan oleh Tuan Haji Mahrin kepada bes kita. Baik, antaranya Tuan, kalau diikutkan tadi 40 corak. Adakah corak-corak ini mempunyai kepayahan yang tersendiri? Kesukaran. Jika menurut kami punya cara bermain, yang paling senang adalah paha ayam. Kenapa tu? Kenapa ia lebih mudah? Sebab susunannya lebih kepada kira macam mana, ia punya susunan tu lebih mudah. Kira butang putih dan butang hitam itu tidak terlalu berselang-seli. Ia dipasang di satu tempat dan memudahkan untuk pemain itu untuk makan buah mana yang akan dipilih. Tapi jika yang payah macam pagar batu ataupun bintang berhambur, susunannya lebih kepada yang lebih rumit. Kerana buah hitam dan putih itu berselang-seli disusun. Jadi kalau salah seorang pemain itu silap mengambil butang-butang ataupun membuka jalan langkah 1 dan 2, ia akan mudah menjadi suntuk.
game terus tidak dapat diteruskan ataupun ia mati dalam langkah kedua. Jadi adalah menjadi jadi untuk pemain pertama dan kedua mempunyai pengetahuan di garisan mana yang perlu diambil buah tersebut supaya dia tidak orang mati mati langkah suntuk, di langkah kedua. Baik, dan juga kalau kita lihat ada dua warnanya. Ya, ada dua warna ni. Kalau kita ni saksikan ada warna putih dan juga warna hitam. Baik, sebagai contoh yang paling sanang lah paha ayam. Kalau di tangan saya ini adalah paha ayam, permain corak paha ayam. Dan mungkin dapat dikongsikan adakah warna tu memainkan peranan penting. Contoh saja kalau paha ayam ataupun mungkin puncak mahligai, kalau warna hitam itu lagi senang untuk pemainnya mendapat. Macam mana? Okey, kalau paha ayam jika dapat dilihat susunannya kalau hitam dia punya kumpulan susunannya di satu tempat, kemudian putih dan juga berselang-seli. Jadi untuk pengambilan buah-buah ini adalah lebih senang, tidak merumitkan. Iya. Tetapi jika untuk bunga yang lain, Ya, kalau puncak mahligai bagaimana? puncak mahligai Atau susunannya lebih kepada yang ini tidak berapa rumit, Ya. lebih kepada yang senang. Jadi untuk membuka permainan pun tidak terlalu susah untuk pemain-pemain untuk membuka permainan. Dan ini antaranya puncak ataupun puncak. Puncak mahligai dan juga tikus kedurung. Ini antara permainannya. Antara corak-coraknya ya, untuk bermain pasang ya. Jadi mungkin dapat diterangkan juga apa ni lebih kurang berapa lama ni untuk bermain permainan pasang ni? Durasinya lah. Okey, durasi permainan ini tertakluk kepada pemain-pemain yang bermainkan permainan ini. Tetapi jika secara keseluruhannya boleh dimainkan dalam masa 10 minit ke 15 minit tertakluk kepada permainan dari pemain-pemain yang bermain permainan ini. Dan juga ingin saya terangkan juga mengenai butang-butang ataupun buah-buah permainan pasang ini. Ada dua warna iaitu hitam dan putih. Jadi untuk memudahkan nanti pengiraan markah. Jadi ada setiap warna ini mempunyai markahnya. Jika ini yang kami gelar satu kayu. Jadi satu putih adalah bersamaan dengan dua hitam. Dua butang hitaman ya. Jadi satu kayu. Jadi yang hitam ini adalah setengah kayu. Jadi untuk menandingi satu ini adalah dua hitam. Jadi besar lagi lah butang putih tu markahnya. Jika dilihat daripada markahnya memang besarlah yang putih. Jadi kalau di papan di depan saya ni, ini corak apa ni sebetulnya? Ya. Ini corak ada tadi sini. Perlu dilihat secara jauh ni atau baru nampak ni. Kalau Ya banyak kan, ada 40 corak sebetulnya ya. Ada dan juga mudah sisir ni. sepapan. Ya. Sisir sepapan. Sisir sepapan namanya ni. Okay. Memang kalau kita lihat secara hampir macam dah ada bentuk sisir pun. Tapi mungkin juga kalau habis kita secara tadi kalau kita lihat di kaca TV, kalau ditunjukkan dengan ada paparan tadi, kita ni boleh lihat di mana warna hitam itu memainkan juga peranan membentukkan corak tersebut. Dan juga ini sisir sepapan mungkin habis kita dapat menyaksikan juga sebetulnya maaf ya. Dan juga Auda kalau mungkin dapat Tuan Haji atau dapat kongsikan yang dimainkan oleh mereka tadi menggunakan corak apa tu? Itu mereka menggunakan corak yang senang iaitu paha ayam. Paha ayam. Sabar. Sungguhnya. Baik. Dan juga Tuan, kalau ikutkan berlainan corak, adakah juga berlainan ataupun jangka masanya itu berlainan juga? Okey, jika berlainan corak itu tertakluk kepada pemain. Tapi biasanya jika kami mengajar memang corak yang senang memang senang cepat habis dan yang rumit ataupun yang sukar memang mengambil masa yang lama sedikit. Sebab mereka perlu berfikir langkah yang seterusnya supaya untuk tidak kalah ataupun terhenti semasa bermain. Betul. Jadi sebenarnya kalau ia menjadi orang berlawanan ataupun jadi permainan menguji minda, memang pastinya tindakan bata-bata kali ya. Orang tengah hari bermain belum tentu orang sungkai itu ia habis dah. Dan juga alhamdulillah telah pun dikongsikan kepada kita antara permainan tradisional kita ini telah pun dikongsikan bersama telah pun dimainkan oleh mereka di istana dan juga telah pun
pun diturunkan hingga dapat dimainkan oleh rakyat biasa, dan alhamdulillah pada ketika ini menjadi satu permainan tradisi kita ni yang mana rasanya secara jujur kami sendiri pun kurang pasti ataupun kurang mengenali bagaimana cara permainannya, bagaimana pula dengan generasi yang baharu. Jadi itu menjadi satu tanggungjawab kita ni untuk sama-sama meningkatkan kembali, memberikan permainan tradisi kita ni. Antaranya juga antara pasang ini juga tuan ialah permainan tadi ada sempat mengongsikan polisentif, bukan kalau di negeri lain lagi namanya. Kalau di Brunei polisentif sebenarnya. Dan juga lagi permainan Tinting, lagi Datuk Harimau. Jadi itu antara permainan-permainan yang boleh Auda lakukan bersama dengan anak-anak dan juga mungkin adik-beradik di bulan Ramadan ini. Betul sekali, dan kita percaya banyak juga antaranya program-program yang telah pun diusahakan ataupun diungkayahkan daripada Jabatan Muzium-Muzium untuk sama-sama memberikan dan juga meningkatkan pengetahuan kepada orang muda lah, petani lah khususnya. Betul. Untuk mengetahui bagaimana bermain permainan tradisional, apatah lagi dengan permainan pasangan ni yang mungkin sekarang ni jarang sudah kita ni melihat Tapi ialah dengan adanya usaha-usaha telah pun dilaksanakan daripada Jabatan Muzium pastinya untuk memberikan lagi supaya permainan pasangan ni indah pupus ataupun ditelan oleh ketinggalan zaman Baik, ada yang bertanya ni Tuan Haji, katanya di mana akan mendapatkan papannya ni? Papannya ni jika pada masa ini memang terhad. Tapi memang kami ada orang yang dihubungi yang boleh membuat papan pasang ini. Jadi kebanyakan yang ingin ataupun yang mahu mendapatkan papan pasang ini, mereka bertanya juga kepada pihak Jabatan Muzium. Jadi kami cuba untuk menghubungi lah sama ada masih membuat papannya ini ataupun belum. Tapi setakat ini masih lagi adalah membuat. Kayaknya cuma membuat permainan pasangnya tidak ramailah yang membuat papannya. Betul. Alhamdulillah. Jadi semoga bermanfaat apa pengongsian yang bersekitar. Dan kalau ada pertanyaan lanjut, Auda boleh hubungi bersama pihak muzium di mana insya-Allah akan mengongsikan dan lebih lanjut akan memberikan lagi informasi mengenai permainan yang lainnya. Baik, kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Mahrin bin Haji Abbas, iaitu Pegawai Perkhidmatan Pelajaran. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada pemain-pemain yang telah pun sama-sama menunjuk demonstrasi memeriahkan lagi pagi kita di Rampai Pagi untuk hari ini.